Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kembali bersama Menerusi Rampai Pagi edisi hari ini, hari Jumaat Auda 20 Mac, dan kembali juga membawakan seperti yang telah pun diperkatakan awal, satu lagi pendekatan kita bersama dengan antara ahli keluarga yang sememangnya banyak melakukan aktiviti berkebajikan, kemasyarakatan yang uniknya sebenarnya projek Nur Kasih yang kita akan perkatakan ini ianya hanya melibatkan kalangan ahli keluarga. Mungkin di negara kita ni alhamdulillah boleh kita dikatakan konsep family oriented itu antara perkara yang selalu kita ni orang tekankan dan mereka kalau kita lihat apa yang positifnya dan impak yang membawa kebaikan dalam konsep family oriented di negara kita ni, Brunei Darussalam ni, ia memberi peluang dan membuka peluang untuk kita ni melakukan ataupun mengungkayahkan kerja-kerja berkebajikan, kerja-kerja amal. Dan projek Nur Kasih, rasanya sebahagian daripada kita ada mendengar ya. Namun penceritaan lanjutnya mungkin saya boleh terus perkenalkan tetamu kita yang cukup istimewa pada pagi ini, Yang Mulia Dayang Faridah binti Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga Dayang Hajah Adia binti Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau melihat daripada nama tu, itulah saya nyatakan projek keluarga, projek Nur Kasih merupakan adik-beradik. Baik, sebelum kita ni lebih lanjut bercakap mengenai dengan progres perkembangan projek ini, barangkali dapat bercerita dulu latar belakang projek Nur Kasih ini. Saya serahkan dulu kepada siapa agaknya, Puan Faridah. Silakan. Bermulanya projek Nur Kasih ini pada tahun 2014. Sebenarnya bersedekah ni kira macam memang perkara biasalah bagi kita ni di Brunei ni. Dituntut. Jadinya one day masa tu I told my sister lah, since macam kami selalu, me and my husband kadang-kadang selalu macam hantar sedekah apa kan, dan macam melihat macam masih ramai yang actually yang memerlukan lah. Jadi one day saya berbagi tahu my sister, cakap why not kita ni buat a project, a family project lah macam mana. Kita startnya tu pada tahun 2014, kami start pada bulan Oktober. Begitu my sister, we start with a friends lah dalam Facebook. Jadi siapa mau join sedekah ration, kami will kami akan tolong mengantarkan kepada orang-orang yang kami tahu lah, dan for friends yang tahu di mana sebenarnya ada yang orang yang memerlukan, kami bagi kami alamat dan we will send arah dorang. Catalah mulanya tu asalnya. Tapi dari segi dana sebenarnya perkumpulan daripada ahli keluarga lah sendiri. Bermula sejak tahun 2014. Jadi inilah sebenarnya pengungkayahan dan kekarihan anak kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daud bin Haji Jalil dan juga pasangannya Hajah Rakimah Haji Seli. Alhamdulillah. Barangkali sedikit sebanyak latar belakang keluarga. Berapa orang adik-beradik semuanya? Dalam keluarga ada 7 adik-beradik, 6 perempuan dan seorang lelaki. Wah, 6 perempuan dan seorang lelaki. Jadi pemikiran daripada 6 orang adik-beradik perempuan dan juga didokong oleh abangnya. I'm the youngest, so abang nombor 2. Alhamdulillah. Jadi ianya terdetik daripada orang hati nurani bis kita untuk mengkayakan projek keluarga. Mudah-mudahan ianya akan menjadi contoh baik sebenarnya untuk kita ni. Orang bertepatan lagi barangkali kalau akan memulakan bulan Ramadan, dia akan lagi patah. Dan soalan saya juga terjawab. Sebenarnya beberapa tahun kebelakangan ada cukup viral di laman sosial Facebook apabila ada satu keluarga ni membuka orang ruang rumahnya tu untuk orang masyarakat Brunei lah tu, khususnya untuk mendapatkan orang makanan yang disedekahkan masa bulan Ramadan. Jadi rupanya inilah mereka keluarga yang mengukayahkan ataupun melaksanakan projek Nur Kasih. Kalau kita lihat di Kaca TV, barangkali dapat diceritakan ni, ini masa bila? Tahun 2017. Pada masa bulan puasa, kami mengadakan setiap hari Khamis dan Jumaat. Kami bagi tahulah siapa-siapa yang akan bawa ikut bersedekah boleh mengantar jual di sana, dan kami sendiri pun bermasak jual barang-barang packing tu. Kalau dari gambar itu kita dapat lihat mama tengah menolong jual walaupun dalam keadaan yang duduk. Seronok sebenarnya kan kalau kita ni mengkayahkan aktiviti-aktiviti macam mana ni, dan boleh dikatakan kita tu pun berusaha untuk memanjangkan amal orang lain yang ingin bersedekah. Kalau selalunya membuat di mana? Di rumah ataupun di rumah saya? Di rumah kita terletak di mana? Dulu kami tinggal di Kampung Bunut.
Kampung Mono. Semasa suami masih lagi bekerja kan, kami di rumah sewa pulang tu, sewa kerajaan. Jadi kami buat di sana lah. Ini sudah pencen, kami akan membuat di rumah peradian. Salah seorang peradian lagi lah. Di Pangkalan Batu, insya-Allah. Di Pangkalan Batu. Nyorang jawab pun indah mengapa. InsyaAllah. Kan kami fikirkan juga lah kalau ada lagi tempat yang terdekat supaya orang Sanang mengaga, insya-Allah akan difikirkan. Mungkin ya, mungkin juga ada sokongan daripada barangkali orang lain yang ingin menyediakan dari segi tempat dan seumpamanya kan. Memang ada. Kalau niat baik itu insya-Allah dipermudahkan insya-Allah. Selain daripada orang di kawasan rumah, ada juga mengadakan projek Nur Kasihani menumpukan kepada sasaran tertentu. Ada juga lah macam ini kan sebenarnya pada 28 hari bulan ini sebenarnya kami kan ke Miri untuk membuat projek Nur Kasih. Tapi ditunda lah. Terpaksa ditunda lah. Kami juga ada membuat di Kemboja, di KL, di KK, ada di kawasan Sarawak. Kalau barangkali di negara luar, apa bentuk bantuan yang bisa kita salurkan dan hulurkan? Mula-mula masa macam di Kemboja tu, atau kami sendirilah, kami sekeluarga memulakan dengan projek wakaf telaga. Wakaf telaga Kemboja. Jadi dari sana ada orang menangar. Jadi kami jurang ikut beramal, jurang membuatlah melalui kami. Alhamdulillah masa ni telaga yang ada di Kemboja masa ni ada yang dalam melalui kami kan dekat 500 buah telaga sudah. Alhamdulillah daripada orang Brunei. Saya pasti sebelum terrealisasinya usaha projek Nur Kasihani, bis kita sekeluarga ada terinspirasi daripada mungkin seseorang ataupun mungkin perkumpulan tertentu sama ada dalam ataupun luar negara. Barangkali bis kita juga merupakan ahli persatuan ataupun perkumpulan tertentu macam mana? Tak pernah. Tapi kalau kan diceritakan, kami dulu lagi damit, kami dari keluarga yang susah. Dari keluarga yang susah. Lepas tu walaupun kami susah, mama bapa macam kalau ada kontraktor yang kerja depan rumah apa tu kan macam yang membuat building, berjalan itu disediakannya air sajuk, disediakannya nasi menggoreng apa tu kan, disediakannya meja di bawah, dibersihkannya meja. Kami punya rumah tu still house. Jadi disediakannya di bawah tu, didangkannya tu untuk dorang, panggilnya, kamu kalau mau minum makan sini. Dorang solat apa sana apa. Dari sana tu memang kami dari damit mama bapa walaupun kami hidup susah, sedekahin dah pernah. Tinggal di kampung mana dulu? Kami dulu tinggal depan hospital Jalan Laksmana Kuala Belait. Depan hospital Suri Begawan. Berasal dari Kuala Belait. Rasanya berhampiran dengan lebih kurang jauh Padang waktu kali tu. Ya, dulu tu ya kan ada Padang orang Penglima pembina ke sana sikit, ya ke KB lagi, ke town lagi. Berhampiran dengan hospital Suri Begawan. Saya dapat gambarkan. Jadi sudah terbiasa. Terbiasa tahun dari bila damit. tu? Masa kami damit-damit. Masa damit 80-an. Masa tu. Dalam 70-an lah macam tu. Memang terbiasa. Mama memang terbiasa. Kami ni orang indong bapa pun berjual kuih. Berjual kuih sebelum turun sekolah pun berjual kuih. Macam itulah keadaan kami, bukannya orang Sanang kan. Biasa sudah susah. Kata orang, kalau kan diceritakan, benar kan indah kata orang tua. Tapi rumah kami masih utuh di sana. Macam mana keadaannya dari awal sampai akhir masih ada di sana sehingga sekarang. Sampai sekarang. Rumah lama kami. Rumah waris tempat kami yang itu. Dan lepas itu mama kami berdagang kan, berdagang kuih. Mama selalu tu cakap kalau orang mau balik sedekah satu. Labihkan. Dulu lagi damit lah macam apa ni bagi lagi ke tapi sudah biasa tu kan kiranya mama selalu tu sedekahnya mama. Sekarang pahala rezeki lagi bertambah. Lagi damit lah tu mengajar kami macam tu. Jadi mungkin barang ni sudah terbiasa dari damit lah. Jadi saya percaya bukan barangkali hanya orang di kalangan bis kita adik-beradik, untuk anak-anak barangkali cucu pun sudah masa ni. Alhamdulillah. Barangkali ada perancangan kita lagi selain daripada yang kita 28 hari bulanannya dirancangkan sebenarnya akan ke Miri. Kalau dalam perancangan keluarga masa bulan Ramadan apa akan dibuat tu? Kalau melihat pada situasi sekarang lah, saya percaya bis kita pun ada memasang ataupun merangka contingency plan. Memang. Kalau situasi itu masih lagi berlaku seperti sekarang. Sebenarnya kalau bulan puasa kan kami ada sedekah corner kan seperti tahun-tahun masakan yang sudah bermasak punya orang. Tapi kalau sudah memandangkan masa ni COVID-19 ni macam mana, mudah-mudahan juga berpanjangan. Tapi kalaupun berpanjangannya orang, barangkali kami akan buat food ration macam barang-barang
barang-barang kering, akan disedekahkanlah juga kepada yang tertentu yang memerlukan. InsyaAllah. Kita ada beberapa keping gambar lagi sebenarnya. Mungkin kita boleh lihat di kaca TV. Dapat kita ceritakan ni dari segi pengalaman, kenapa agaknya memilih sasaran ini untuk dibantu. Gambaran ni masa saya dan suami di Kamboja, ini di Sekolah Muhammad Tahfiz Abdul Salam di Kamboja. Di sana ditempatkan anak-anak yatim, anak-anak orang miskin. Masa saya melawat ini sebenarnya sekolah jurang belum lagi siap, tidak cukup dana. Jadi masa saya ke sana, saya merasa sedih melihat tempat jurang tinggal hanya di atas sekeping papan, jurang tidur di atas sekeping papan saja. Ada jumlah anak-anak di sana tu ada dalam 30 orang. Jurang tidur beralaskan kayu itu saja. Tempat makan orang macam itulah tempat jurang makan. Jurang makan hanya buah. Buah pun itu saja jurang makan. Kadang-kadang nasi itu payah. Di sana tu memang berharap ihsan saja. Jadi ya orang macam mana kan keadaan jurang di sana, memandangkan jurang yang di sini, kadang-kadang anak-anak nyorang tahu rasa biar melihat kalau dapat pergi bawah biar merasa macam mana susahnya orang di sana tu di sini ni orang kita ni susah tapi rahmat alhamdulillah, tapi di sana masya-Allah gugur air mata. Saya sendiri pun ada pengalaman ketika berkunjung ke Thailand, turut orang berkunjung ke rumah anak yatim di sana. Baru di pagar sudah bercurahan air mata. Benar tahu rasanya lah. Tapi apa yang membuatkan bis kita ingin melakukan kerja-kerja amal sebegini? Sebenarnya bukan niat kita ni untuk menunjuk-nunjuk, tapi apa yang kita bawakan ini adalah sebagai penyuntik semangat dan sebagai mencetuskan inspirasi di kalangan masyarakat kita ni di Brunei ni. Indah semestinya barangkali sumbangan itu kita ni salurkan ke luar negara. Mudah-mudahan sebenarnya untuk masyarakat kita ni sendiri pun boleh saja. Apa yang membuatkan bis kita ingin terus membuat projek-projek Nur Kasih, projek amal macam ni? Seperti yang kita ni sudah maklum, satu, ia magnet. Macam kami pun ada berapa sihat. So dengan barang macam ni, ia macam bagi kita dari musibah. Terjauhkan. Dan lepas satu macam, as what people said that kita ni negara zikir. So orang-orangnya pun biarlah macam sentiasa macam manilah mengamalkan barang-barang yang memberi manfaat. Yang memberi manfaat kepada bukan hanya memberi manfaat, tetapi sebenarnya ia memang dituntut dan kami ini mencari redha Allah. Itu saja sebenarnya dalam dibadi we said that nada lagi kan dia tu mencari redha Allah. Ini saja kira saham akhirat kami. Pelaburan bis kita di dunia, saham di akhirat. Jadi kita ni membawalah orang ramai sama-sama mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Tapi orang barangkali dapat orang secara jujurlah juga kita ni bercerita. Kadang-kadang dalam hal pelaksanaan satu-satu projek ini, walaupun hasil final produknya tu indah kita ni lihat, tapi sebenarnya ada cabaran-cabaran itu kan. Barangkali dapat dikongsikan antara cabaran yang orang indah lepas kita rasai dan kita barangkali terima. Masya-Allah. Cabarannya banyak, air mata pun banyak Kak. Cabarannya biasalah orang melihat begitu macam ria, komen-komen yang negatif-negatif, banyak komen yang orang tidak sedap didengar lah. Kebanyakannya cuma tu. Tapi sebenarnya apa yang kami buatkan ini kan sebenarnya sedekah yang kami buat ini bukan juga datang daripada kami sendiri sebenarnya. Betul. Datang daripada orang ramai yang memanjangkan amal orang. Jadi kami buat barang ini sebenarnya untuk menunjukkan yang barang-barang sedekah daripada orang itu sampai, amanah orang itu sampai. Transparansi actually. Kalau kan diikut, ndak pulang kami kan mau melihatkan. Kalau kan diikut kata orang, tangan kanan membagi, tangan kiri ndak boleh tahu. Sebenarnya, tapi matlamat yang sebenarnya itu tu. Kami kan melihatkan yang amanah orang itu benar-benar sampai. Macam itu. Semacam saya semasa saya ke Kamboja tu, ada seorang pewakaf kan ikut. Saya beritahu boleh insya-Allah ikut. Sebukannya apa? Untuk memberitahu yang wakaf telaga tu benar-benar kami buat di sana. Kami sampaikan. Siap macam itu. Takut kadang ada orang beritahu benar ke indah sampai tu. Benar ke indah berbuat. Jadi itu tah matlamat kami sebenarnya. Betul. Saya faham ya. Kadang-kadang kita ni memang ada pendana-pendana yang orang memberi kepercayaan kepada bis kita ataupun orang yang melakukan kerja amalan ni, projek amalan ni, dan mereka ingin
bukti. Tapi kadang-kadang orang atur antara kita ni sama Allah pulang. Dan dalam hal bis kita melaksanakan projek ini, sebenarnya harapan bis kita contoh baik ini dapat diikuti oleh siapa? Memanglah yang pertama kali memanglah untuk anak-anak kami, keluarga kami. Habis itu baru orang siapa-siapa sajalah yang orang-orang luar yang kan mau mengikut jejak kami, mau mengikut cara kami, ataupun mungkin ingin bergabung. Ingin bergabung, insya-Allah. Ada juga student ada bergabung dengan kami, alhamdulillah. And then kami pernah juga macam menerima daripada sumbangan daripada Pesuruhjaya Pusat Bandar dan Desa. Pernah membagi kami amanah untuk menyampaikan sedekah-sedekah, pernah daripada BIBD Tambuel, pernah daripada sekolah kanak-kanak mengumpulkan food ration ni daripada sekolah Supak Masna Sungai Akar, pernah kalau anda silap lagi daripada sekolah Persediaan Arab, ada juga menghantar ke rumah. Jadi di sini kita ni melihat kepercayaan masyarakat kita ni di Brunei itu untuk projek Nur Kasih kita, melalui projek di sekitar ni dapat lagi memanjangkan amal dorang, berbagi rezeki, memanjangkan amal. Itu niat kita ni juga sebenarnya. Mungkin bis kita lah pengamatan kita orang, walaupun ani boleh dikatakan dari orang turun temurun daripada indung bapa bis kita melakukan hal-hal baik untuk masyarakat. Jadi orang turun ke anak. Kita rasa indung bapa kita melihat bis kita macam mana, apa rasa dorang? Ada pernah orang diutarakan kah suara hati dorang tu bila melihat anak-anaknya ni? Menangislah, diorang menangis, sedih itu tandanya gembira lah melihat anak-anaknya tu. Diorang pun iski sebenarnya bila setiap kali projek kami ni kan mesti ikut walaupun dalam keadaan diorang yang sudah tua. Iskilah, diorang happy. Kadang-kadang kan projek Nur Kasih ni kami kan kadang-kadang menerima pakaian yang sudah terpakai. Indung bapa ni ikut ni memisi mana yang dapat diikut, quality checking, segregate atau ikut. Diorang happy lah, alhamdulillah. Diorang masih ada minat atau orang, alhamdulillah. Diorang penasihat je lah sebenarnya. Penasihat kami lah yang sebenarnya. Bila kami down, ada rasa down, biasalah kan, diorang penasihat kami, penyuntik semangat sebenarnya je. Agak-agaknya di mana kekuatan dan semangat ibu bapa bis kita tua dari orang sampai berpanjangan amalan baik ini dapat diturunkan kepada anak-anak dan seterusnya barangkali cucu. Apa yang membuatkan mereka mau anak-anaknya macam mana? Daripada kesusahan hidup. Daripada sana tu sebenarnya. Daripada kesusahan hidup yang pernah kami lalui sebelumnya. Yang dah dapat kami ceritakan. Ada satu kata-kata motivasi lahnya. Saya memberi bukan kerana saya ada banyak, tetapi kerana saya merasa macam mana rasanya Indah terdapat. Itulah lebih kurang. Benar. Jadi sebab itu kadang-kadang ia membuka hati kita ni untuk lebih ikhlas berkongsi dan orang sama-sama berbagi rezeki itu kepada orang lain. Dalam banyak-banyak projek yang bis kita laksanakan, apa barangkali antara projek yang juga memberi kesan yang cukup mendalam kun melihat keadaan itu? Masa kami buat the first free market pada tahun 2017. Masa tu kami dah sangka lah sambutan orang ramai pun menggalakkan tu. Masa tu kami bagi tahu macam siapa ada kan ikut join, ikut turut serta. Cukup masa tu. Banyak volunteers yang datang. Alhamdulillah, yes. Pasal anak-anak pun dah ramai juga. Dah atau boleh kata dari anak ke cucu semua ikut. Jadi orang anak-anak ni yang orang memanjangkan kawan-kawan membawa kawan datang. Tapi masa tu memang itulah. Dan bila masa ada one time tu masa kami membuat sedekah corner. Masa kami baru bagi tahu kami kan buat sedekah corner, ada satu Cina. Dia kenal datang. Ya, I heard that kamu kan buat sedekah corner untuk orang susah, dia cakap kan, dan ia bagi duit. At that time terus terang masa aku menerima tu aku menangis. Pasalnya macam Ina menyangka kemurahan hati kemurahan hati tu. Dan lepas tu bila kami buat sedekah corner tu masa bulan puasa, ada satu keluarga datang. Sudah diorang menerima tu, diorang menangis. Lepas tu diorang berdoa. Masa diorang berdoa tu rasanya kami semua di menangis.
Itu antara peristiwa ataupun orang kenangan lah yang dah dapat dilupakan. Benar-benar. Kita ni tahu kalau bagi orang mereka yang memerlukan ni mesti bergembira, berkongsi bahagia dan kegembiraan itu merupakan satu pahala jua. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Mudah-mudahan keluarga Tuan Haji Mat Daud bin Haji Jalil dan juga Hajah Rakimah Haji Seli terus digunakan kesejahteraan, keafiatan, rezeki bertambah dan dilancarkan dalam urusan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Auda, projek Nur Kasih berkongsi kisah inspirasi, mudah-mudahan akan menyuntik semangat kepada kita Nijwa untuk berbuat amal kebajikan. Baik, kita akan kembali selepas ini untuk membawakan bahan lainnya.